Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ikmal Mahfuz. Saya akan menggantikan Dr. Fauzi untuk minggu ini. Jadi saya bercadang untuk sambunglah apa yang Dr. Fauzi ajar minggu lepas. Dan memula sekali saya minta untuk ketua kelas untuk memulakan rutin sebelum belajar ya. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Waalaikumsalam dan selamat pagi cikgu. Kehadiran penuh hari ini. 14 orang, semua hadir. Alhamdulillah semua hadir ya. Jadi bila semua hadir, saya minta semua pelajar untuk buka Telegram yang saya bagi. Ada kandungan nota-nota dan video ulasan tentang tajuk kita hari ini. Saya minta pelajar-pelajar semua tengok dulu. Sebelum tu saya akan menerangkan tentang tajuk kita hari ini, iaitu momen. Ya, momen. Kalau ada pelajar yang tahu apa itu momen, sila kemukakan apa faedah yang berkaitan dengan momen. Kalau tak jelas lagi, semua pelajar tidak jelas lagi apa itu momen, mintalah semua tengok dulu video tu. Video tu 10 minit macam itu. Di situ, saya harap kamu dapatlah input yang nak saya sampaikan dalam video tu. Cikgu, saya rasa momen ini ada berkaitan dengan penimpan nacing kerana ia juga seimbang dan boleh berubah dengan daya cikgu. Ya, betul tu Ilya. Dacing merupakan sebuah contoh yang paling sempurna untuk menunjukkan kewujudan momen dalam sebuah mesin ringkas, iaitu mesin ringkas yang dibuat oleh manusia yang menggunakan momen itu sendiri dalam sistem pengukuran. Seperti kamu tahu, setiap alat-alat yang mempunyai fulcrum di tengah dan mempunyai beban dan daya, ia dipanggil tuas. Kerana prinsip tuas ialah satu mesin ringkas tu mempunyai daya yang sama dan membuatkan ia seimbang. Itu adalah prinsip tuas yang kita akan belajar lepas ini. Jadi nampaknya Ilya dah faham. Jadi saya nak sambung tentang tuas. Apa itu tuas dan kegunaan tuas. Jadi saya nak ambil masa dalam seminit untuk tampal dulu. Saya punya getah majung dekat whiteboard ni. Jadi kamu semua boleh buat kerja sendiri. Dan juga kalau apa-apa masalah boleh tanya ke depan sementara saya buat benda ni. Dan juga boleh tanya Ilya Syahidah sendiri sebab nampak dia dah faham dalam kelas ni lah. Okey, terima kasih kejap Okey, jadi saya rasa ada yang dah faham, ada yang dah tak faham. Jadi ada yang nampak macam blur-blur lagi. Jadi saya akan sambungkan dengan tak maju kat sini. Saya ambil tak maju je lah, senang sikit untuk semua orang faham semua orang nampak Nota ni sama juga ada dalam Telegram kamu, tapi saya akan terangkan daripada sini lah. Yang pertama, tuas kelas pertama. Tuas kelas pertama kamu kena ingat, iaitu fulcrum dia berada di tengah-tengah di antara ni. Gambar raja bebas ni, gambar raja bebas. Fulcrum dia di tengah-tengah dan di sini ada beban yang ke bawah dan ada daya yang ditolak daripada atas ni dan menjadikan dia mungkin seimbang dan mungkin tak seimbang. Ini adalah tuas kelas pertama Fulcrum dia letak di tengah di antara beban dan daya. Daya dan beban bertindak pada arah yang sama Macam kamu tengok, daya ke bawah, beban juga ke bawah. Contoh yang dekat dengan tuas kelas pertama ni macam gunting. Kita tekan beban kat sini, kita tekan daya kat sini, beban kat sini, gunting. Pelayar tali kamu nak buat apa-apa kerja wayar ke, dan juga jongkit juga kita dapat lihat sama juga macam Ilya punya tadi, dacing tu dia tuas kelas pertama. Yang kedua kita pergi kepada tuas kelas kedua. Tuas kelas kedua ni sama juga macam tadi, gambar raja bebas, ada fulcrum, ada beban, ada daya. Fulcrum diletak di hujung, beban di tengah dan daya ke atas di ujung. Iaitu beban terletak di antara fulcrum dan daya Beban kat sini.
Dan daya ni dia bertindak berlainan arah daripada beban. Jadi dia naik ke atas buat daya ni, tapi beban dia ke bawah. Contohnya kita dapat lihat pemotong kertas yang macam tu. Kalau kamu buat kerja tesis ke apa, kamu akan dapat lihatlah pemotong kertas ni. Kalau kita sorong vakum dari sini roda dia tu. Dan juga pembuka botol. Kalau kamu beli air botol manis-manis tu dulu tu. Masa-masa dulu tu adalah air botol manis-manis tu, dia buka macam tu. Dan kita pergi ke tuas kelas ketiga. Tuas kelas ketiga pula sama macam tuas kelas kedua. Fulcrum, daya dan beban, tapi daya dia terletak di dia letak di tengah-tengah di antara fulcrum dan beban daya dia. Tetapi daya ni ke atas, beban dia ke bawah. Bertindak berlainan arah, tapi daya dia kat tengah-tengah. Dia pelik sikit kat sini, dia terbalikkan. Daya dia di tengah-tengah. Contoh yang paling dekat yang kita dapat lihat iaitu joran. Pasal suka mancing tu, dia memang akan rasalah kat mana beban, kat mana daya betul. Yang kedua, kita dapat tengok pengepit ais. Pengepit alami ais dah sama je lah. Kita tengok. Itulah contohnya untuk tuas kelas ketiga. Saya dah cover tiga tuas ni. Kalau ada pertanyaan, ada yang boleh lagi, boleh tanya ke saya. Dan juga saya akan bagi latihan untuk kamu kelaskan ketiga-tiga tuas ni, untuk bagi kamu lebih faham lagi apa itu tuas dan juga contoh-contohnya. Contoh-contoh ni kalau kamu lukis, kamu akan nampak betul-betul macam ni. Kalau kamu lukis gambar jadi bebas dia lah. Okey. Kalau ada nampak ada yang blur-blur lagi pasal bab ni, saya akan terangkan lagi sikit apa itu fulcrum. Fulcrum ni satu macam orang panggil pin. Dia akan berada di setiap gambar dia bebas ni, dan dia akan pegang platform yang kita lukis ni. Apa platform lah. Kiranya dia akan melekat. Kiranya dia macam pin kat benda ni. Fulcrum ni dia akan melekat. Dan beban ni apa beban? Dia mempunyai mass. Mass tu ialah yang mempunyai berat lah. Tu mempunyai beban. Daya ni satu benda yang boleh diukur dengan Newton lah, macam kita tahu daya. Tapi dia ada dua daya kat sini. Dia daya ke bawah, ada daya ke atas. Itulah kalau ada yang tak faham lagi lah tentang apa tu fulcrum, apa tu beban, apa tu daya pun tak faham. Apa itu daya. Inilah ketiga-tiga dia lah. Ada beberapa soalan boleh kemukakan Okay, alhamdulillah kita dah habis bab tuas tadi. Ada 3 tuas. Dan saya akan recap sikit. Tuas tu adalah satu komponen lengkap yang mempunyai fulcrum, daya dan juga beban. Seterusnya saya akan sambung dengan moment. Apa itu moment daya? Kita akan beritahu tentang moment daya. Moment daya ni adalah satu kesan putaran yang terhasil apabila daya dikenakan pada suatu objek yang memutarkan objek itu pada satu titik fulcrum. Macam kita tahu tadi, ada fulcrum, ada daya, ada beban. Dan titik fulcrum tu di mana satu objeknya akan berputar, yang menunjukkan di situ ada moment daya. Jadi apa kena mengena dengan tuas? Apa kena mengena moment dengan tuas? Dia tak ada kena mengena dengan tuas, tapi dia kena mengena dengan satu lagi kita akan belajar ni. Satu lagi kita belajar ni adalah prinsip tuas. Kita akan belajar prinsip tuas pula. Apa itu prinsip tuas? Prinsip tuas tu apabila satu tuas berada dalam keadaan seimbang dan hasil darab beban dengan daya dari fulcrum adalah sama dengan hasil beban darab juga daya dengan beban yang satu lagi. Kiranya macam inilah. Dia seimbang. Daya darab dengan jarak ni pun sama dengan beban dengan daya jarak kat sini. Kiranya dia akan jadi sama untuk menjadikan prinsip tuas ni berlaku. Jadi ada siapa-siapa tak yang dapat rasakan apa tu moment daya ni ada berkaitan dengan
kehidupan kita sehari-harian ni. Ada siapa boleh ulang tak sikit? Cikgu, saya ada terfikir, adakah rasuk rumah menggunakan konsep momen, cikgu? Kerana rasuk juga stabil dan ada daya. Ya, betul tu Ilya. Saya merasakan ada di kalangan kelas-kelas ni dah ada yang faham pasal bab ni. Saya akan terang sikit apa yang Ilya cakap tadi tu. Betul, rasuk tu ada kena-mengena dengan momen daya. Macam kita tahu, rasuk rumah kita ni membuatkan rumah kita tu seimbang di antara daya yang dikenakan di sini dan juga daya yang dikenakan di sini. Kalau rumah kita tidak seimbang, kemungkinan rumah kita akan bengkok atau rumah kita akan runtuh. Jadi kita perlu membina satu rasuk ataupun bim rumah kita ni yang seimbang untuk menjadikan rumah kita ni kukuh. Jadi betul lah. Tapi dia lain sikit dengan prinsip dan momen yang kita belajar ni, kerana dia mempunyai dua pin, iaitu rasuk tu diikat di kiri dan di kanan untuk membahagikan daya tu untuk menjadikan rasuk tu seimbang. Alhamdulillah kita nampaknya kita ada perkembangan dalam PDP kita hari ini. Baik kelas, kita dah selesai bab tuas. Saya akan recap sikit apa itu tuas. Tuas ada 3, iaitu pertama, tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, tuas kelas ketiga. Tuas kelas pertama, fulcrum di tengah, daya dan beban sama arah. Yang kedua, beban di tengah, beban dan daya berlainan arah. Yang ketiga, daya di tengah, daya dan juga beban berlainan arah. Itulah saya recap sikit lah. Seterusnya kita akan teruskan kepada cara untuk mengira apa itu cara-cara untuk mengira apa itu momen. Momen ni kita dapat kira kewujudan itu dengan formula dia ni. Formula dia, kamu ingat tadi, dia ada beban dan juga daya. Jadi formula dia adalah jarakkan dengan daya. Ni formula dia, iaitu jarak dengan daya. Jarak yang kita dapat ukur lah dalam meter ataupun milimeter. Ikut kepada soalan, tapi dia akan guna unit meter. Kalau dia bagi milimeter, kamu akan convert dia kepada meter semula. Untuk kita dapatlah bacaan yang sebenar. Daya kita akan menggunakan unit Newton. Newton untuk daya. Okey. Saya rasa ramai orang yang tak faham bila tengok formula sajalah. Kita kena buat latihan ya. Saya akan bagi question yang mudah dulu ya, untuk kamu faham. Contoh yang saya akan berikan di sini seperti ini. Ini fulcrum. Nanti kita belajar tadi, ini fulcrum. Dan saya letakkan satu beban kat sini, iaitu 30 Newton. Jadi kita takkan dapat cari momen di sini, itu momen yang berputar di sini, jika tiada jarak. Jadi kita letak jarak ke sini 5 meter. 5 meter. Jadi 5 meter, 5 meter adalah jarak dan daya adalah 30 Newton. Kita akan buat macam ni. Momen sama dengan 5 meter darabkan dengan 30 Newton. Sama dengan berapa? Ada yang ada kalkulator ke apa kan? Okey, 150 Newton meter. Itu untuk momen. Jadi inilah formula untuk kita dapatkan momen. Momen tu dia berputar di sini tau. Dia berputar di sini. Di mana pin dia tu berada, mana fulcrum dia tu berada. Boleh jadi saya ada bagi satu lagi contoh. Kita akan bagi satu lagi contoh. Contoh yang kedua, fulcrum di tengah. Bila fulcrum di tengah ada beban di sini, beban di sini, sama juga
setiap kali dia ada beban, kita mesti cari jarak dia. Jarak ni dan jarak ni. Baru kita boleh cari berapa momen dia di sini, momen yang ke sini dan momen ke sini. Macam saya cakap tadi, momen tu dia bergerak, dia berpusing. Dia tak panggil momen sebab dia ada pergerakan yang berlaku. Kalau tak ada momen, kita tak panggil momen kalau tak ada pergerakan yang berlaku. Jadi, kalau dia seimbang, momen dia sama, dia atau kedua belah. Itu boleh jadi sama sebab daya dia sama. Dia boleh jadi momen dia sama, tapi jarak dia kita tak tentukan lagi. Kalau jarak dia 3 meter di sini dan 2 meter di sini, jarak dia tu dah mempunyai perbezaan. Jadi, kemungkinan momen di sini lebih tinggi daripada momen di sini. Okey. Saya akan panggil seorang dululah untuk beri penerangan kat depan ni tentang apa yang dia faham tentang momen. Kita panggil Ilya lah. Ilya, tolong ke depan untuk buatkan soalan ni. Soalan mudah lah saya akan bagi untuk kamu lebih faham. Dan kalau ada yang tak faham, boleh datang sini ke depan untuk tanya saya. Tak pun volunteer tu ke depan, nanti kita boleh selesaikan masalah dia sama-sama. Okey? Ya, saya cikgu. Ini dengan ini dengan ini. X darab dengan 1, 2 darab dengan 10n sama dengan X 20/1 sama dengan 20 neutral. Jawapannya cikgu. Okey, terima kasih Ilya. Ini adalah contoh yang Ilya telah buat. Saya akan terang sikitlah outcome yang Ilya saudara dapat buat kat sini. Kita dapat lihat di mana momen yang dicari ialah momen daya yang dicari ialah di sini. Kiranya berat yang dapat X di sini adalah 20 Newton di sini. Kiranya momen daya yang ditekan di sini atau yang berpusing di sini adalah sebanyak 20 Newton berbanding di sini hanya 10 Newton. Tetapi kita akan nampak yang kedua-dua ni adalah seimbang seperti ini. Ni pen merah. Seperti ini ya. Seperti F1D1 sama dengan F2D2 di sini, iaitu kedua-duanya mempunyai perbezaan di antara force dan juga distance. Apabila berlakunya perbezaan di force dan distance di kedua-duanya membuatkan satu jongkar-jongkir atau besi ringkas yang kita buat ni adalah seimbang. Satu lagi saya akan tunjuk ke kamu, iaitu kita akan seterusnya kita akan pergi kepada kaedah untuk mengira momen paduan, iaitu yang lebih advance daripada sini. Daripada sini kita dapat lihat formulanya hanyalah beban darab dengan jarak beban dari fulcrum. Ya, distance kita nak cari ni. Dan beban ni adalah force kerana dia menggunakan momen daya, itu mempunyai daya. Seperti di sini, contoh yang dia buat ni, daya dia sini ke bawah satu dan ini juga ke bawah. Dia menunjukkan ada dua daya. Dan apabila fulcrum di tengah, ini menunjukkan ini adalah tuas kelas pertama dalam mesin ringkas yang kita boleh buat di sini, jongkar-jongkir ni. Ni boleh juga jadi dacing. Mungkin belah sini bata 20 kilo, belah sini bata 10 kilo. Kita nak cari ratio di antara kedua-dua bata itulah contohnya. Itulah yang kita boleh relate dalam keduniaan dalam dunia kita yang sebenarnya. Contohnya saya akan mulakan dengan mencari apa itu momen paduan ya. Saya akan teruskan untuk bahagian itu setelah depannya. Okey,
Semua pelajar tengok di hadapan dulu. Ini adalah formula untuk kita mengira momen dalam kata lain momen paduan, iaitu selain daripada momen daya yang kita cari tadi. Momen daya tadi kita cari dari satu titik daya kepada fulcrum. Dan di situlah momen daya yang kita nak. Tapi berbeza dengan momen paduan ni, kita perlu cari momen di semua satu satah ni. Contohlah kita cakap ni satu bim rumah ni. Momen di tiga ni kita nak cari sekali. Kita cari satu-satu ni tadi tu. Macam contohnya, dia bagi dah semua ni, kita cuma nak cari je berapa momen paduan itu, ataupun momen yang telah diberikan tu berapa dalam semua ni. Jadi kamu jangan confuse ya, tengok banyak-banyak X, banyak-banyak F ni. Kita akan cuba fahamkan benda ni perlahan-lahan. Dan siapa yang tak dapat kecap ataupun tak dapat tengok saya buat laju sangat ke, tolong berhentikan saya ya. Saya akan mulakan dengan simbol dulu ya. Ni adalah simbol untuk momen paduan, iaitu X bar. X bar ni maksudnya X yang dicampur semua. F1 darab dengan kosong. F1 darab dengan kosong tambah dengan F2 darab dengan X1 tambah lagi F3 darab dengan X1 tambah X2. Ni kurungan darab sekali bahagi F1 tambah F2 tambah F3. Sekarang ni kita figure out apa tu F1, apa tu F2, apa tu F3, apa tu X1, apa tu X2. Okey. Mula-mula sekali F tu bermaksud force. Force di tiga-tiga tempat ni ada force. Nampak? Ada 1, 2, 3 daya di sini, iaitu satu force yang pertama, force yang kedua dan force yang ketiga. Jadi jarak di antara satu force ke satu force ni, force 1 dengan force 2 ni dipanggil X1. Panggil X1. Di jarak di antara force kedua dan force ketiga ni dipanggil X2, itu jarak yang kedua. Itu semua faham ya. Jadi kenapa F1 jarak kosong? Sebab sebenarnya dia ada X juga kat sini. Jarak dekat sini. Jarak dekat sini mestilah kosong. Mana jarak? Tak ada jarak sebelum dia. F1 jarak sebelum force yang selepas ni. Okay, ya? Sebelum ni tak ada jarak. Sebab sini mula pada kosong. F1 jarak kosong. Tambah dengan F2 jarak sebelum dia ni. Sebelum daya ni, sebelum force ni, X1. Kita letak X1 kat situ. Dan juga F2 ni jarak yang sebelum force yang ketiga ni, force 3 ni, iaitu X1 tambah X2. Kita kurungankan dia. Kenapa kena kurungan? Kalau tak kurungan, kita akan darab satu saja. Kita akan darab X1 saja. Kita terlupa darab X2 ni. Kita kurungan kita siap untuk kita nampak F3 darab X1 tambah X2. Kita kurungkan siap-siap di situ. Okey. Jadi inilah formula dia tu. Jadi untuk pelajar-pelajar lebih faham, saya nak teruskan dengan contoh ringkas untuk kita mengira momen paduan ni menggunakan formula yang saya telah sediakan ya. Padamkan dulu. Mula-mula kita buat satu satah panjang yang kita letak sendiri nilai-nilai apa yang kita nak. Okey, sebelum kita teruskan dalam mengira momen paduan ni, saya lupa nak bagi tahu perbezaan di antara kita nak mengira momen daya dan juga kita nak mengira momen paduan. Okey, dia ada dua perbezaan dia. Apabila kita nak mengira momen daya itu sendiri, momen daya tu melibatkan dua momen daya yang kita cari dan ada fulcrum. Fulcrum itu adalah titik graviti di mana setiap daya yang dikenakan mempunyai titik graviti dan fulcrum tu menjadi titik graviti dia. Tetapi apabila kita mengira momen paduan, kita menggunakan momen paduan, kita tak tahu
di mana pusat graviti satu satah yang melintang ni di mana? Saya tak tahu. Adakah boleh jadi di sini? Boleh jadi di sini. Dan boleh jadi di mana-mana aja. Jadi kita perlu menggunakan formula momen paduan ni untuk mencari di manakah titik graviti itu berada. Okey. Tapi jangan salah sangka, formula ni juga boleh kita cari di mana momen gaya yang dikenakan. Macam kita cari momen gaya tadi, yang formula tadi tu. Formula ni pun boleh, tapi agak complicated lah untuk guna formula ni. Saya akan mula balik satu satah. Okey. Di sini ada force, di sini ada force. Kan? Di sini ada jarak. Kita letak 4 meter. 4 meter. Di sini kita letak 20 Newton. Dan di sini kita letak 50 Newton. Dan kita nak cari di manakah titik graviti satu satah ni. Satah melintang ni. Jadi, dalam soalan dia akan bagi macam ni. Panjang sini ke sini adalah X. Panjang sini ke sini adalah 4 tolak X. Macam tu. Dia ada perbezaan sikit kat sini. Dia macam tu. Dia akan ada bagi perbezaan kat sini. Jadi kita kena cari di manakah pusat graviti dia. Dan apabila dapat soalan macam ni, terus guna formula yang saya bagi tadi. Guna formula ni. Pen ya. Mula-mula X F 1 darab kosong. Sebab apa? Jarak di sini dah tak ada dah. Kiranya 20 darabkan dengan kosong. Tambah dengan 50 dekat sini. 50 darabkan dengan berapa? Mestilah 4 kat sini. 4. Kita bahagi, kita perkan dengan, kita jangan ambil X tolak 1 ni. Kita terus ambil 4. Kita terus kita ambil 4 ini. Kita terus ambil 4 sini. Dan bawah ni ni force. Force kita ambil campur kedua-dua force yang diberi. 20 tambah dengan 50. Di sini kita nak cari momen paduan yang di sini. Dan jawapan dia, siapa-siapa boleh volunteer tekan kalkulator je? Ya, saya ada jawapan kat sini. Jawapan X adalah 200 per dengan 20 tambah 50 itu 70. Sama dengan 200 per 70 sama dengan, sini jawapannya 2.86 meter. Kiranya titik graviti yang kita cari sekarang ni adalah berada di, jarak di antara sini adalah 2.86. Itulah titik graviti dia. Dia agak-agak dekat sini lah, lebih sikit. Itulah titik graviti yang kita cari ya. Selesai untuk soalan mengira momen paduan. Okey, Alhamdulillah kita dah habis kelas kita untuk hari ini, PDP kita hari ini. Jadi saya minta semua tolong kemas-kemaskan meja, betul-betulkan meja. Siapa nak simpan buku ke, nak simpan laptop ke, silakan. Tenangkan diri sebelum kelas seterusnya yang akan berlangsung. Jadi saya akan recap sikit lah apa yang kita ada tadi, kita belajar tadi. Yang pertama kita belajar tuas, ada 3 jenis tuas. Yang kedua kita belajar momen, ada momen daya. Dan juga momen daya itu berkaitan dengan prinsip tuas. Kita ada 3 kat situ. Dan juga formula untuk mengira momen, iaitu momen sama dengan daya darab dengan jarak yang daripada fulcrum. Itu yang kita belajar hari ini. Jadi saya dah sediakan satu latihan. Latihan tu sikit je. Saya dah submit dalam Telegram web kita. Jadi saya nak awak semua siapkan kerja rumah saya beri tu. Ada slide-slide apa semua, ada sekali dengan nota, rujuk nota. Kalau tak faham,
Kalau lagi tak faham, sila rujuk kepada Election Leader. Saya nampak dia yang paling faham dengan kelas kita. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya saya. Ada saya lupa nak beritahu yang kerja rumah tu sudah letak due date, iaitu pada sebelum Khamis pukul 10. Jadi semua orang kena hantar lah sebelum Khamis minggu ni ya. Sebab saya nak tanda pada Jumaat dan Sabtu. Dan kamu boleh review lah markah yang kamu dapat melalui apa yang kamu belajar itu. Sempatlah kamu nak review sikit-sikit apa yang kita akan gunakan untuk minggu depan.